Minggu lalu, Siasat Seminggu memaparkan laporan khas mengenai isu rakaman video seks yang mana pelakonnya dikatakan mirip Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kali ini, Siasat Seminggu terus memaparkan berita-berita terkini yang berlangsung sepanjang minggu ini. Untuk mengetahui apakah berita itu, teruskan menonton Siasat Seminggu. Genap seminggu kontroversi penayangan video seks Ketua Umum Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyaksikan sokongan penyokong terhadap beliau tidak berkurangan, biarpun diancam isu tersebut. Ini terbukti dengan kehadiran lebih dari 10,000 penyokong yang memenuhi Stadium Lawati Shah Alam Isnin lalu untuk bersama-sama menunaikan solat hajat tolak fitnah yang dianjurkan oleh parti itu. Lebih dari itu, solat hajat itu juga disusuli dengan pidato khas oleh pemimpin Parti Keadilan. Antara yang menyampaikan pidato ialah Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Abdul Awang yang menyifatkan fitnah yang berlaku pada Anwar tersebut sebagai insiden yang memalukan dan mencemari dunia politik tanah air. Yang pertama saya tanya di mana tayangan dibuat kepada wartawan. Dia jawab di hotel. Oh, bukan mahkamah, di hotel. Kalau hotel itu drama. Satu drama. Sepatutnya pihak yang berkenaan mengambil tindakan. Menyiasat siapa juru kamera dia. Apa jenis kamera dia. Kamera buatan Jepun ke beli di Golok. Filem dia, pelakon dia, penerbit dan pengedar dia. Orang ni yang perlu disiasat. Sekiranya kerajaan mempunyai tanggungjawab. Kalau dibiarkan begitu sahaja, menunjukkan bahawa kerajaan terlibat dengan kemungkaran ini. Dan rakyat wajib mencegah kemungkaran ini. Kita sedang mengalami satu kecelaruan yang sangat memalukan kita kepada seluruh dunia. Apa yang berlaku menunjukkan kita wajib melakukan perubahan. Tidak ada pemisahan kuasa di antara politik, pentadbiran dan badan kehakiman. Bercampur aduk, berkecamuk. Tidak ketinggalan, Anwar juga turut berucap pada majlis itu dengan pembukaan ayat "Nama saya Anwar Ibrahim". Menurut Anwar, segala tindak tanduk UMNO itu jelas menunjukkan yang mereka takut terhadap kesediaan dan keupayaan Pakatan Rakyat mengambil alih Malaysia. Dan ini langkah terakhir UMNO dan Barisan Nasional. Apa juga cara yang mungkin, tipu hela, fitnah yang jijik, apa saja yang mungkin yang mereka jangka atau fikir boleh menghalang. Bukan kemarahan kami di atas pentas, kemarahan rakyat Malaysia menuntut perubahan di negara kita. Ini kali pertamanya, maknanya dalam sistem negara kita, orang UMNO bunuh tak ada tindakan, rogol tutup kes, rasuah tutup kes, video lucah tutup kes, kerana mereka berkuasa. Saudara, doa kata Allah Ta'ala, hentikanlah kezaliman ini. Dalam ucapannya, Anwar juga turut mendedahkan kes rasuah yang melibatkan bekas Ketua Menteri Melaka itu. Kes rasuah yang melibatkan Rahim Tembici 40 juta ringgit. Rekodnya ada. Disampaikan kepada saya. Ditandatangani oleh Gani Patail. Sudah diselamatkan. Boleh rompak negara ini 40 juta dan peguam negara mengatakan tidak ada kes. Anwar juga turut mengulas mengenai persediaan jentera Pakatan Rakyat bagi menghadapi pilihan raya di Sarawak.
tumpu sekarang ke Sarawak. Petang tadi dalam surat Majlis Pakatan Rakyat, alhamdulillah, pembagian kursi di antara PAS DAP Keadilan selesai. Tumpuan kita turun nak kerja. Calon DAP, calon kita. Calon PAS, calon kita. Calon keadilan, calon kita. Kita Pakatan Rakyat akan turun sebagai satu pasukan. Kalahkan calon Barisan Nasional, insyaAllah. Saya jawab, Taib Mahmud sama lamanya dengan Hosni Mubarak. 30 tahun perintah Mesir, rakyat Mesir lagi merempat. Taib Mahmud 30 tahun perintah Sarawak. Dia dan keluarga dia kumpul puluh bilion ringgit, rakyat merempat. Situasi panik membelenggu Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seri Muda Suhaimi Syafiee pada Isnin lalu apabila nyaris dikenakan waran tangkap kerana gagal menghadiri perbicaraan di mahkamah mengenai isu hina sultan. Beliau yang didakwa mengikut Seksyen 4-1-C Akta Hasutan 1948 tidak hadir ketika mahkamah bersidang menyebabkan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Hanafiah Zakaria yang mengendalikan pendakwaan memohon mahkamah mengeluarkan waran tangkap kepada Adun itu. Kira-kira jam 10.05 pagi, Suhaimi hadir dengan berpakaian rasmi sidang DUN dan bersongkok. Ketika ditemui pemberita selepas prosiding selesai, Suhaimi jelas kecewa dengan apa yang berlaku. Jelas beliau pihaknya telah memohon secara lisan kepada mahkamah di peringkat awal kes yang menyatakan ketidakhadirannya ke prosiding kerana perlu menghadiri pembukaan sidang DUN. Suhaimi berkata suratnya telah dihantar pada minggu lepas, namun jawapan yang diterima oleh pihak mahkamah agak mengelirukan apabila surat itu tidak sampai akibat pertukaran hakim. Nampaknya perancangan pihak pendakwaan itu hampir berjaya lah. Sebab sewaktu Tuanku bertitah saya tak ada dalam Dewan. Walaupun cuma melibatkan setengah jam, tetapi imej yang nak digambarkan itu ialah barangkali disebabkan ketidakhadiran itu, makanya nanti pihak-pihak yang tertentu akan menaikkan isu mungkin tak hormat sultan. Padahal dia bertemu dengan kes mahkamah. Walaupun saya sudah jelaskan, kes mahkamah sudah dipohon untuk ditangguhkan. Jadi saya kesal perkara ini berlaku kerana di peringkat awal kita sudah pun memaklumkan walaupun hakim tadi bagus memberikan penangguhan untuk sebutan-sebutan yang akan datang, tetapi kalau budi bicara sikit digunakan mungkin saya boleh hadir sebelah petang, sebab rayuan saya, permohonan saya ialah untuk hadir sebelah petang hari ini. Sebab hari ini memang tak boleh dah dimaklumkan awal-awal. Malangnya perkara itu tidak berlaku. Suhaimi yang juga timbalan Ketua Cabang PKR Kota Raja mencetuskan kontroversi berikutan kenyataan di blognya yang didakwa telah mempertikai keputusan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah memperkenan pelantikan Datuk Muhammad Kusri Munawi sebagai Setiausaha Kerajaan Selangor SUK yang baru. Bagaimanapun, mahkamah telah menetapkan 25 hari bulan April bagi sebutan semula kes beliau. Sidang DUN yang berlangsung baru-baru ini menyaksikan pendedahan Barisan Nasional terhadap Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor yang mana PKNS dipercayai telah membelanjakan sebanyak RM93,000 sebulan hanya untuk membayar 8 orang pegawai kontrak. Pendedahan itu dilakukan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuang Abdul Syukur Idris. Menurut beliau, berdasarkan maklumat yang diterima, PKNS melantik pegawai kontrak, perunding dan syarikat pengurusan dengan bayaran yang tidak masuk akal. Melantikkan pegawai kontrak yang sebenarnya tak patut lantik kerana kadang-kadang PKNS dah cukup sulit yang mempunyai kebolehan. 40 tahun membela PKNS, bukan 3 tahun, 45 tahun. Tak perlu nak lantik lagi. Melantikkan rada. Ada kat New Zealand tu dapat. New Zealand dapat. Gaji RM20,000. Dulu dapat di New Zealand. Kirimkan. Dia tertenang. RM10,000 sebulan. Kirimkan RM10,000. RM10,000 sebulan. Fadilah Rohani. Bangunan. RM7,500 untuk pengurusan.
Kalau taraf bisa, ada informasi. Dan lagi, Patrick Lee lain 10 ribu. 2 pegawai khas perusahaan, 2 pegawai khas perusahaan, 18.500. Cepat lagi. Pelatihan PNS Holding sebagai penunjang kumpulan pemasaran bagi mendirikan pelatih untuk proyek berenang jaya dan Selangor Sain Patu dengan bayaran sebanyak 1,3 juta tidak perlu kerangan boleh diselaraskan sendiri oleh PNS. Abdul Syukur juga turut mempersoalkan pelantikan seorang perunding pembangunan hartanah yang dikenali sebagai Dr. Armin. Dakwa beliau PKNS membayar Dr. Armin sebanyak RM935,000 selama 6 bulan bagi projek Sains Park 2 dan Bernam Jaya. Dan pelantikan Dr. Armin sebagai perunding pembangunan hartanah. Di mana? Saya ada. Pelantikan Dr. Armin bukan rakyat kita. Bukan rakyat kita. Rakyat kita. Yang dibayar RM935,000. Wah, ada sorak. Jawab. Korban kongres yang dituai oleh perusahaan PNS datang daripada syarikat swasta dan tidak biasa dan berpengalaman dengan berbagai peraturan kewangan kerajaan kecenderungan kebelakangan melakangkan peraturan-peraturan yang telah diterima pakai oleh PNS atas alasan kecekapan dan ketakdiran arah. Laporan dan penemuan Jabatan Audit Negara Kawanan Negeri Selangor ke atas 6 perkara yang dibangkitkan dalam bidang Dewan Selangor 9 November 2010 mendapati bahawa pada keseluruhannya pengurusan keuangan PNS adalah tidak memuaskan kerana ketidakcekapan pengurusan serta garis panduan keuangan yang tidak. Siasat seminggu berakhir di sini. Sebelum berpisah, saksikan sedutan video Majlis Solat Hajat yang berlangsung di Stadium Melawati Shah Alam Isnin lalu. Dan untuk itu saya Nur Diana Nawar Ibrahim. Teruskan melayari www.siasa.com.my. Jumpa lagi. Salam hormat.